dia dapat, nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Astagfirullah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع التابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala dan taman syurga Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala sebagai kata jemputan Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucap syukur segala yang Allah anugerahkan dan Allah pilih kita di kalangan hamba-hambanya yang Allah pilih untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, sebelum kita tengok tanbihul ghafilin, peringatan bagi mereka yang lupa, yang alpa, kita sendirilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai sembahyang sunat witir, sembahyang sunat witir, maka inilah di antara amalan-amalan sunnah Nabi SAW, dan dia jadi wajib kepada para anbiya. Nabi wajib bagi dia witir, sembahyang witir. Kata dia sini, kalau kamu takut witir kamu tu terlepas, maka buatlah witir itu di hujung malam. Maksudnya lepas isyak tu buat witir, tak ada masalah. Kalau tidak, kamu tangguhkan sehingga qiyam malam, iaitu sebelum daripada subuh, iaitu ketika kita sembahyang sunat sebelum azan fajar, kita buat 2 rakaat. 2 rakaat itu syafa' dan disempurnakan dengan 1 rakaat, maka jadilah 3 rakaat witir, maksud ganjil. Imam Syafi'i menyebut 2 rakaat sebelum witir itu namanya syafa', penyempurnakan kepada 1 rakaat, maka jadilah 3 rakaat ataupun 5 rakaat ataupun 7 rakaat atau 9 rakaat ataupun 11 rakaat. Banyak tu, banyak dah. Tak payah tanyalah berapa rakaat sepatutnya. Buat 11 dulu lah. Buat 11 dulu baru ustaz jawab berapa. Kalau 11 pun tak boleh, tak ada guna kau jawab tak. Buat dulu 11. Tengok. Kalau boleh buat 11 tu kira hebat. Jadi kata Nabi SAW, man khafa an la yaqumu akhiril lail falyuwattir awwaluhu. Siapa yang khawatir tidak mampu untuk witir pada akhir malam, iaitu sebelum subuh, maka falyuwattir awwaluhu, maka witirlah awal malam. Awal malam mana hujung isyak, kita pun buatlah sebelum tidur.
Wa man tabi'a an yaquma akhiruhu, siapa yang berhajat untuk bangun di akhir malam, faliwatir akhirul lail. Kalau dia berhajat malam tu nak bangun, maka sunat baginya witir pada akhir malam. Fa in salatul akhirul lail mashhudun, kerana sembahyang malam itu sentiasa ada saksi daripada para malaikat. Sembahyang malam ni antara sembahyang susah lah, susah kita nak buat. Bukan kita saja, orang lain pun susah. Oleh kerana susah itulah Allah bagi ganjaran yang cukup besar kepada orang yang boleh buat qiyamul lail. Kita boleh puasa 10 akhir Ramadan. Boleh tak puasa, tak ada. Rugilah kita cubalah buat. Wa zalika afdal, itulah yang paling afdal dalam menunaikan sunat-sunat witir. Kita dalam kehidupan kita cubalah tiru Nabi SAW dalam apa jua sekalipun. Tiru Nabi. Makan tiru, berjalan tiru, pakai tiru, semua kita buat tiru Nabi. Walaupun orang kata kita, engkau ni meniru ya, tak apa. Sebab orang yang kita tiru itu ialah kekasih Allah. Dan Allah katalah hadis kursi, siapa man ahabba habibati faqad ahabbah. Siapa yang menyintai kekasihku, maka aku akan menyintai dia. Jadi kekasih Allah ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita tiru dia. Biarlah orang kata-kata meniru pun tak apa. Tiru dia pakai serban, tiru dia pakai jubah, tiru dia pakai rida. Dia kata apa benda meniru yang muni. Tak apa. Sebab kita tiru benda baik. Bukan kita tiru meniru kan pakai seluar pendek, lepas rambut merah, janggut merah, berbelang-belang hijau kuning. Mula tiru siapa? Dia kena tiru Nabi SAW. Tak apalah orang kata kita meniru, memang kita tiru pun. Kalau kita tak tiru Nabi, tak jadi kita sembahyang. Sebab sembahyang tu tiru Nabi. Sembahyang tu tiru Nabi. Kan Nabi duduk, kita duduk. Nabi iftirah, kita iftirah. Nabi tahiyat, kita tahiyat. Tiru Nabi. Sebab Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, mu sembahyang sebagaimana mu tengok aku sembahyang. Maknanya, mu tiru bagaimana aku sembahyang. Mu tiru. Jangan kurangkan, jangan lebihkan. Jadi kita buat namanya kita tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia pakai kita apa makan minum kita, tidur bangun kita, biarlah kita meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya witir tu jangan buat dua kali lah. La witrani fi lailatin, tidak akan berlaku witir dua kali. Witir-witir ni penutup. Tiba-tiba tutup air ni dua kali tutup. Ni penutup. Dia tutup satu ni. Kita ambil, tebuh oleh gelas. Contoh. Bukan nak minum pun contoh. Tapi kalau minum pun contoh juga. Kita bubuh oleh gelas. Serap boleh gelas. Contoh kita pun tutup. Bila kita tutup lepas isyak tutup. Satu ibadat selesai. Satu berkah. Buka buku baru. Lepas isyak buka buku baru, mereka apa tulis? Tam. Esok tutup pula bangun dini hari. Maka dia tutup dini hari. Tidak akan berlaku witir dua kali. Maksudnya jangan tutup dua kali. Dah tutup dah. Kenapa ambil tuduh lain bagi tutup pula? Tak boleh. Sekali tutup. Jadi itu witir kita ialah penutup ibadat malam kita. Maka tak akan berlaku witir dua kali dalam satu malam, kata Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud, Tirmizi dan An-Nasai. Maka tak payah rajin sangatlah. Rajin aku buat malam ni witir dua kali aku. 3 rakaat sekali, 5 rakaat sekali, tak payah. Satu je. Kalau buat juga ulama bahas sama ada sah ataupun tidak sah. Bahkan dia dilarang kerana la itu mana tidak sempurna, tidak sepatutnya kamu witir itu dua kali. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyahu bi ulumihi fi daraini summa amin. Kata muka berapa tambah ghafil kita? 8. Baris yang ke berapa je? 7 bawah dalam bab yang ke-6, uqubatu aklu riba. Betul 20.
Mana sikit lagi tak habis lagi lah. Tajuk uqubatul liwat tak habis lagi Okey, baik. Dalam bab masih lagi bab yang al-khamis fi bayani uqubatul liwat. Balasan bagi mereka yang melakukan liwat. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mati padahal ia mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Allah Lut, tiada diam ia di dalam kuburnya melainkan satu saat jua, kemudian maka disuruh Allah Ta'ala seorang malaikat seperti burung, maka disambarnya mayat itu dengan dua kakinya, dua kaki burung itu, dan terbangkannya kepada negeri kaum Nabi Lut, dan tersurat pada dahinya putusnya ia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan lewat dan tak sempat taubatlah. Kalau sempat taubat, buat sebesar mana dosa pun Allah terima taubat dia, maka selamatlah dia, kecuali orang yang syirik. Orang syirik Allah tak terima taubat dia. Jadi dia nak taubat macam mana? Dia kena mengucap semula. Anda faham tu? Ada orang yang buat dosa Allah terima lagi sebab dia masih lagi Islam. Dia masih lagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tinggal lagi dia asi. Akidahnya masih sejahtera, tapi perbuatannya perbuatan maksiat. Maka lalu dia minta maaf dengan Allah Ta'ala, minta ampun, Allah ampunkan selagi dia tidak melibatkan dosa dengan manusia. Tapi kalau melibatkan dosa dengan manusia, hendaklah dia minta maaf dengan orang itu. Hantarlah WhatsApp sepatah, Cik Kia, saya sekian-sekian nama mohon maaf pada sekian-sekian bulan kami ada terambil buah mempelam Kak Miah tu, Kak Ziah ke, bak tak ada orang nampak masuk dah gugur. Kami tak banyak dah, dalam 20 biji je. Tak apalah. Kalau dia kata boleh saya maafkan tapi kena bayar, wajib bayar. Wajib bayar. Ingat kisah Ali yang jumpa buah apple dalam sungai tu kan? Dia pun cari murid-murid, cari mana siapa punya kebun apple. Lalu dia pun minta maaf, dia kata aku ada termakan buah apple yang dihanyutkan oleh air. Lalu Tuhan Ta'ala kata boleh maafkan, tetapi syaratnya kamu bekerja dengan aku sekian-sekian lama. Maka dia kena kerja. Maka bekerjalah dia dengan orang tu sehinggalah dia ditawarkan dengan anaknya yang salihah untuk dijadikan isteri. Maksudnya situ ada hikmah di sebaliknya lah. Dia maafkan tapi dengan syarat. Kita pun sama juga. Aku boleh maafkan kau tapi dengan syarat engkau begini-begini. Kena ikut syarat dia. Walaupun syarat itu berat pada kita, tetapi wajib juga kita ikut, kerana untuk melunaskan dosa maksiat yang kita buat kepada dia sekiranya melibatkan manusia. Jadi orang melakukan amalan liwas, mendatangi perempuan di sebelah pihak belakangnya, maka dihantar malaikat yang berupa burung helang dan sebagainya, lalu menggigit dan memakan, mencengkam orang yang tadi menggunakan kukunya, lalu dibawa kepada kaum Lut, dan ditulis pada tulisan di dahi atau tubuh mereka itu, mereka putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada rahmat Allah, tak kasih yang belah. Sebab itu tempat loji yang Allah haramkan. Sedangkan sebelah dia loji halal yang Allah buka, tapi dia kalis juga di tempat haram. Engkau ni aku dah cakap dah, yang ni halal, yang ni haram. Nak juga akhir sekali berlakulah liwat. Jangan kita kata Allah tak pernah sabar kita akan buat. Kita kata kita tak pernah sabar, tapi kenapa orang Arab buat? Ramai yang buat. Dia kata hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan-perempuan kamu adalah ladang bagi kamu, manakala kamu juga ladang bagi dia. Maka bercucuk tanamlah kamu di mana saja kamu suka. Boleh, tetapi illa istisna, pengecualiannya ialah tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kubul. Tak boleh. Sebab ruang terbuka lain telah Allah sediakan. Kenapa kita pergi tempat yang jijik, yang kotor dan sebagainya? Itu Allah tak izinkan, Allah tak benarkan. Lain-lain tempat ikut mu lah.
kepala kau ikut kaki belakang tak apa, tapi di bahagian belakang adalah tidak dimungkinkan. La ta'tiha fi duburiha. Jangan menghampiri, jangan mendatangi isteri kamu dari belakang. Dari belakang ada dikata dalam pihak belakang. Kalau nahiyati duburia, maka dia adalah dimaafkan ataupun diperbolehkan seandainya ada persetujuan. Tetapi wala ta'tiha fi duburiha, tetapi haram kamu mendatanginya dalam dubur. Pihak tak apa lagi, dalam tu tak boleh. Hukum dia. Maka terputuslah dia daripada rahmat Allah, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi akan datang pada hari kiamat beberapa kanak-kanak yang tiada bagi mereka kepala. Budak-budak mari dalam bentuk tak ada kepala. Maka berkata Allah bagi mereka itu, siapa kamu? Mu ni siapa? Allah tahu dah. Allah tahu dah. Tapi Allah saja nak tanya aja. Kita tengok makcik tu duduk jemur kain. Kita lalu dah duduk jemur kain di ampayan. Makcik jemur kain ke? Kita tahu dah dia jemur kain. Makcik makan apa? Tahu dah. Makcik makan ke tu? Makcik lipat kain ke tu? Dah tahu dah. Saja nak tanya. Gitu. Jadi Allah tanya ni. Kan? Saja. Akan datang pada beberapa kanak-kanak yang tiada bagi mereka itu kepala. Allah tahu dah. Berkata Allah Ta'ala bagi mereka, siapa kamu? Budak-budak yang tak ada kepala ni, siapa kamu? Maka sembah sekalian mereka itu, kami telah kena aniaya. Maka berkata Allah Ta'ala, siapa yang menganiaya akan kamu? Maka sembah mereka itu, bapa kami. Adalah mereka itu mendatangkan duburnya. Bapa nak kira lah orang dewasa ke apa, mendatangkan dubur akan anak-anak berkenaan. Datang dia dalam keadaan malu, tak ada kepala. Mana-mana yang datang laki sama laki mungkin, ataupun mendatangi perempuan. Dua-duanya tak boleh diduburiha. Tak boleh. Nahiyati duburiha hukumnya adalah makruh. Tidak digalakkan kita mendatangi isteri kita daripada pihak belakang. Tidak sayugia. Bahkan setengah-setengah kitab mengatakan ia adalah satu perbuatan yang kurang adab, yang boleh membawa kepada haram. Perbuatan kurang adab sebab dia seperti perbuatan haiwan, beruk, anjing dan sebagainya. Sehingga digelar perbuatan tersebut sebagai dogi, keanjingan, iaitu anjing yang melakukan persenyawaan ataupun anjing yang mendatangkan betina. Maka kalau manusia buat macam itu, hukumnya adalah makruh. Boleh, tapi adalah makruh, tidak sayugia. Sehingga setengah-setengah kita kata, jangan, kalau kamu datang dari pihak belakang dan kamu suka, isteri pun suka, dibenarkan. Tetapi kalau boleh, ketika mana terpancutnya air itu, hendaklah kamu tidak mendatangi dari belakang, kerana dia boleh mendatangkan kepada anak yang matanya juling. Tak ada ahli hadis, tapi ulama nak mengarahkan supaya kita jauhkan perbuatan. Kalau nak juga, ketika mana air mani itu nak terkeluar, maka pusing duduk depan-depan supaya anak tidak juling. Tapi jangan pula jumpa budak juling kita kata, ni ayahmu ada benda tak kena ni ayahmu ni. Jangan. Sebab tidak semuanya ini ulama sahaja yang menafsirkan sekiranya datang dari belakang dia akan juling, sebab dia akan keling tengok kepada bapak dia ketika persenyawaan berlaku. Itu kaedah. Habislah dalam bab al-liwat. Ini adalah satu perbuatan yang panggil luar tabi'i, luar daripada tabiat manusia semula jadi. Tapi bila saya tanya Arab, dia kata inilah perbuatan yang menyeronokkan, yang mendatangkan seronoklah dia tahu. Sebab benda tu benda yang haram, lalu dia boleh buat. Jadi seronok sedap dia daripada hak biasa. Tu Arab punya pukulan. Dia kata dalam kitab Babul Haiwan, sehingga bab ini dibawa dalam kitab Babul Haiwan, bukan Babul Insan, Babul Haiwan, iaitu perbuatan haiwan.
Jadi perbuatan haiwan ialah anjing lah yang buat demikian. Maka kita sebagai manusia jangan sesekali cuba untuk buat perbuatan berkenaan, kerana dia boleh mencetuskan berbagai persoalan, persepsi dan sebagainya kan. Kalau boleh elok-eloklah. Kalau kita tak ajar. Sebenarnya orang dulu tak timbul pun benda ni. Yang timbul ni kerana adanya ni binatang ni. Ni. Yang bawa berbagai-bagai benda yang ada dalam handphone tu. Lebih-lebih lagi kalau masing-masing dah ada internet, dia cari Google dan sebagainya, apa-apa akan keluarlah benda-benda yang dilakukan oleh orang barat, dilakukan orang Arab sendiri, orang Malaysia, Melayu, Asia pun ada juga yang menawarkan diri dalam internet untuk dijajalah, macam pelacur ataupun sebagai bodyguard perempuan peribadi, macam GRO dan sebagainya. Waliyazubillah min zalik. Minta Allah jauhkan kita daripada semua ujian-ujian berkenaan. Memang menyeronokkan, tapi cuba jauhkan. Sebab setiap yang menyeronokkan itulah iaitu amalan-amalan syaitan. Syaitan yang menggoda dia. Al-babus sadisu fi bayani uqubati aklir riba. Bab yang keenam dalam membicarakan aqibah, balasan bagi mereka yang makan riba. Dalam bab ni kita ada 12. Dalam bab Tambilhul Ghafilin, peringatan bagi mereka yang lupa ni, ada 12 bab. Jadi bab yang ke-6 ini ialah mengenai balasan bagi mereka yang makan harta riba. Bermula yang ke-6 pada menyatakan orang yang memakan riba. Ada setengah iaitu ustaz, kenapa suka baca kitab turas? Ini persoalan dalam TV Hijrah. TV Hijrah bila kita buat episodnya ialah Hidayatus Sibyan, iaitu petunjuk bagi anak-anak fi ma'rifatil iman wal Islam, untuk mengenal iman dan juga Islam. Jadi Hidayatus Sibyan ini ringkas, kita ringkas yang menceritakan rukun, cara tata cara ambil sembahyang, apa ni, air mutlak, air mustama, air mutanajis, bla 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 bla. Banyak ke basic lah, basic Hidayatus Sibyan. Ada orang tanya, kenapa kita memilih Hidayatus Sibyan? Kitab lama, kitab Arab yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu menggunakan bahasa lama, bahasa kuno, bahasa bawah bumi, bahasa kak congo kucing. Sebab orang kita baca kak congo tu kacang, haya jiwa hijau, kacang hijau, betul. Tapi yang tu baca kacang hijau itu betul tukar dengan kucing hijau. Kak congo kucing, kak congo kacang. Bawah bumi, bawah pun bum. Dia baca bom, maka berjalanlah di atas bom-bomnya sendiri. Padahal berjalan di atas bumi, dia baca di atas bom. Macam mana Tuan Guru? Berjalan dengan penuh berhati-hati supaya bom tak meletup. Oh, sedap ayat dia. Padahal bumi dia tak kena mengena pun. Tak apa ya tupai, tak fa ya tepi. Tak apa ya tupai. Semua tu ejaan lama. Jadi dia kata tupai atas pokok kayu boleh dimakan, tapai ubi kayu boleh dimakan. Bukan tupai, tapi oleh kerana ejaan tu dia pun tembok di sini, sebab dia pun tak berguru. Kak congo kucing, kak congo kacang. Kucing hijau boleh dimakan. Tok Guru, apa kucing hijau? Adapun kucing hijau, kucing yang datang dari syurga. Oh, okey. Mana kucing boleh makan dalam syurga? Tu jadi kenapa baca kitab lama tak baca kitab baru yang direct? Saya kata beginilah, perumpamaan mudah je perempuan. Kitab lama, kitab baru seperti kita nak masak Maggi menggunakan bawang putih yang ditumbuk dengan bawang putih yang di blender. Benda yang sama, bawang juga, tapi tumisan blender dengan tumisan tumbuk lain bezanya. Bau pun dah lain. Lebih harumah, lebih sedap lagi. Lebih-lebih lagi tengah hari bulan puasa, lagi sedap Maggi. Mabeles lah kata Jawa. Sebab tumbuk dia tu, feel dia, kopek dulu, senang. Ini kalau kita dah beli yang apa ni, apa lada
apa lada hitam pula dah. Kita beli bawang putih tu yang dah blend kat kedai. Kita pun ambil satu sudu kita pun tumis. Bau dia beza. Satu itu dah lama. Kemudian tumis tidak ada aroma. Ini kita ambil, kita basuh daripada kuntung-kuntung dia, kita tumbuk, ketepam, kita tampar dia dengan parang babi tu. Yang parang besi itulah, parang tebal tu. Seronok naik bau dia wangi lain. Maka kita tua pun macam tu juga. Sebenarnya kalau kita hayati dia dan kita boleh dobek, kita boleh cantik, maka kita lebih menyeronokkan. Sebab guru kita tidak akan baca direct. Dia lebih jemu dan membosankan. Dia akan baca, kemudian dia akan bawa hujah lain untuk menguatkan hujah yang ada. Sebab itu kebanyakan kitab Turas, kitab kuning ni dia nipis. Jarang kitab yang tebal. Dia menjadi tebal apabila ada tahqiq, ada kekuatan penguatan daripada guru. Ditulis kat situ. Contoh mukadimah dia. Mukadimah guru sekian surah, sekian ayat. Dia pun ambil tanda ni. Apa dia? Lepas tu baru guru baca kitab. Baca sepatah dia akan hurai lagi. Baca sepatah, hurai lagi. Al-babus tsani, al-babus sadisu contoh. Kenapa dibaca al-babu? Tak bolehkah kita baca al-babi? Ataupun al-baba? Apa kedudukan dia pada al-babus sadisu? Dia menjadi khabar kepada mubtada yang mahzuf. Ay taqdiru haza babu. Ay hazal babus sadisu. Inilah bab yang ke-6. Jadi as-sadisu jadi khabar kepada mubtada al-mahzuf. Itu bahasa Arab. Kita tak belajar pun untuk sesi kita tak belajar. Tapi sesi guru dia akan belajar. Kenapa baca al-babu? Kalau tidak baca al-babi ataupun al-baba. Al-babu dia baca dengan marfu'un, iaitu dibaris depankan. Kerana sifat bagi mubtada itu marfu'un, sentiasa bagi depan. As-sadisu sifat kepada mausuf. Al-babu as-sadisu. Jadi sifat dengan mausuf, orang dengan sifat dia. Cantik dengan ni, ia mesti sama. Kalau sini dhammah, sini pun kena dhammah. Maknanya kalau saya terjemah satu-satu mengikut pengajian kitab pondok, al-babi susadisu tu fi bayani ukubati akli riba ni bukan dalam masa sehari, bahkan seminggu dia terangkan itu saja. Maka anak murid pun tabik lah. Kenapa dibaca al-babu? Dia menjadi mubtada mahzuf, taqdiruhu ay haza. Ditulis kat situ. Kemudian as-sadisu itu menjadi khabar sifat kepada al-babu. Diterjemah satu-satu. Mungkin kita mula-mula tak faham apa dia ni. Masuk bab yang kedua, bab yang itu baru kita faham bahawasanya dalam bahasa ada, dia ada subjek, dia ada predikat, dia ada semua-semua kali, ada sifat, ada macam tu jugalah dalam bahasa Arab. Namanya grammar ataupun nahwu dan juga sharaf. Sifat kepada fa'il, sifat kepada maf'ulun bih, sifat kepada orang yang membuat mesti baris depan. Sifat orang yang kena buat barisnya ialah kena buat ataupun mansubun bil fathah. Contohlah tu supaya tuan-tuan tak faham. Supaya tuan-tuan tak faham. Memang tak faham pun. Tak. Yang faham saya seorang yang faham. Sebab kita belajar bahasa Arabnya macam tu. Nak ceritanya kitab Turah ni bukan sebarangan. Bukan sebarangan. Jadi kita baca yang Jawi ni sebenarnya untuk kita lebih hadam bahasa Arab dan juga bahasa Jawi. Itu je kaedah dia. Jadi seronoknya kita baca kitab lama ni. Bermula pada minta orang yang makan riba, daliluhu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, diharamkan kamu la ta'kul. Kita kata terjemah la ta'kul, tak boleh kamu makan ar-riba, habis. Tapi ulama akan terjemahkan pula la ta'kulur riba, jangan makan riba, kerana riba itu adalah benda yang mengkhianati kepada yang lain. Dia pun sama lagi ayat surah tu. Surah apa ni? Baqarah. Ayat kena carilah. Ya ayyuhallazina la ta'kulur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan berjual beli, Allah haramkan riba. Telah berfirman Allah Ta'ala, hai segala mereka itu yang
pecinta akan Allah, iaitu allazina aman, yang beriman, maksudnya percinta dia akan Allah, dia suka sayang kepada Allah. Wahai orang yang cinta akan Allah Ta'ala, jangan sekali-kali kamu memakan akan riba. La ta'kulur riba, jangan makan riba. Mana riba? Ambillah pinjam RM100, nanti bayar 200 atau bayar 150, tu riba. Tu dia ada riba. Banyak lagi riba fadli, ada riba nasi'ah, riba kerana tangguh. Saya juallah kain ini dengan harga RM300, tangguh kita kata. Kalau aku bayar tunai 200.5 sahaja, maka RM50 itu ialah riba. Tak boleh. Kalau kita nak jual 300, jual 300. Aku jual kain pasang ini kepada kau dengan harga 300. Dia kata, weh mahal lah kau ni, kat kedai baru 200.5. Silakan kau belilah kat kedai. Aku nak jual 300, aku punya sukalah. Kalau kita tak nak, tak payah ambil. Jangan kita kata, bolehlah, duk main gitu. Jadi kita buat tu jangan sampai mengkhianati kepada yang lain. Sebagai contohlah, segala kamu makan akan riba. Dan telah bersabda Nabi SAW pada malam Mi'raj, aku dengar suara di atas seperti guruh bunyinya. Azan dulu. Allah. La Allah. Jadi kita jual tadi katalah 100, kata 20. Sebab apa jadi riba? Sebab kalau kamu bayar cash harganya 200.5. Tapi kalau kamu bayar bertangguh tempohnya sekian, kamu bayar 350, tu riba.
penganiayaan. Lagi penganiayaan. Sebab tu jadi haram sebab kita aniaya orang lain kerana dengan sebab kita ambil lebih kerana bayar lambat. Tu riba nasi'ah. Riba kerana menangguhkan, melewatkan. Riba fadli ni riba yang kita duk buat tu lah. 100 bayar 120, RM20 itu adalah riba. Tapi kalau kita tidak syaratkan dalam majlis itu, kamu ambillah duit aku 1,000, nanti cukup bulan kau bayar. Okey, habis titik. Tiba-tiba dia bayar 1,200, maka duit itu bukan riba. Kerana tidak disyaratkan dalam majlis akad berkenaan berapa yang perlu dibayar. Dia bayar lebih tak apa, itu namanya qardul hasan, iaitu hutang yang paling baik dilakukan. Betullah Islam, kalau kita perasan elok-elok ataupun kita yakin dengan apa yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan lebih senang. Senang macam mana? Kita susah pun pasti ada orang yang nak tolong. Sebab apa? Sebab bila kita tolong orang, orang tu faham. Kita pinjam 100, bila nak bayar 120. Sebab orang tu faham. Islam ajar qardul hasan, pinjam demikian, bayar demikian. Mana dalil dia? Dalilnya Nabi SAW bila dia meminjam seekor kambing daripada orang yang Yahudi. Kambing itu seekor sahaja, kambing tidak bunting, kambing jantan. Lalu bila dibayar, Nabi membayar dengan seekor kambing betina yang telah bunting. Para sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa kau ganti dia dengan kambing bunting? Sedangkan kalau dia lahirkan anak, dia akan untung, Yahudi akan untung. Sebab butang kambing jantan, tiba-tiba bayar dengan kambing betina yang dah mengandung lagi. Nabi kata, hadza qardul hasan, inilah qara' hasan, pinjaman yang elok, dibayar lebih daripada apa yang kita dapatkan. Itu sumber dalil untuk kita melakukan al-qardul hasan. Kalau orang semua faham sistem ini, kita yang beri hutang tak perlu kesah. Sebab kita tahu dia gunakan qardul hasan, kita bagi dia 1,000, dia bayar kita 1,200. At least bulan tu ada 200. Tapi tak boleh pula kalau kita tanya. Sekali pinjam 1,000 bayar 1,200, dua kali pinjam 1,000 bayar 1,300, kali ketiga dia pun bayar 1,000 je. Kita kata, mana lagi 300? Tak boleh. Walaupun kemudian tak boleh, mana lagi 300? Biasa kan mau pinjam kalau 1,000 gaji 1,200, 1,300, ini tak ada apa-apa. Malah bagi pinjam lah. Dah mula dah. Dah mula dah kata malah bagi pinjam sebab bayar 1,000 je. Maka itu seolah-olah muadalah kita, dia dah faham. 1,000 bayar 1,200, bayar 1,500 pinjam 1,000, bayar balik 500 ekstra dan sebagainya. Itu tak boleh. Ataupun bila bayar balik kita pula kata kat dia, bila nak bayar ni faham-faham je lah. Tak boleh juga faham-faham ajalah pun tak boleh. Dia kira riba. Tak ada apa-apa, nothing, kosong. Bagi 1,000 engkau bayar nanti, bayarlah dengan jumlah yang ada. Tiba-tiba masa bayar dia bagi duit, dia kata tak nak, tak apa, cukup. Tak, aku kebetulan aku dapat bonus tahun ni, aku dapat 2 bulan gaji, 3 bulan gaji, 4 bulan gaji, dia aku bayar hutang kau 1,500. Kita terimalah. Dan kita nak bayar balik kat dia, terserah. Jangan kita nampak sangat kita ni tak nak. Ni tak apa. Tapi dalam hati, air besar juga sampul ni, tebal nampak tu. Kalau tak ambil kan rugi. Duk main macam tu. Kita pun ambil juga. Ambil bilang dulu. Tengok duit RM1 tebal tu. Campur-campur RM45. Tak apa RM50 pun. Contohnya mudah yang gitu. Sebab kita nak benda tu. Memang kalau kita nak tak boleh. Kita rasa 100 kena bayar 120. 20 tu yang tak boleh jadi riba. Tapi kalau tuan dia sendiri kata nak bayar, bahkan 500 ke apa ikut dia. Jangan sekali-kali kita minta. Kalau kita yang ambil hutang dengan orang, kalau masa nak bayar tu kita tahu dah dia ni memang tak ambil untung langsung, kita ajak dah dia kedai Arab, pergi kedai ngetel dan sebagainya, kita bayar. Ya, aku nak bayar hutang kau ni, anak ni 1,000 yang aku hutang 2 bulan lepas masa PKP tu aku ada hutang. Okey, terima kasih. Mu orderlah makan apa, makaroni ke lamb chop, chicken chop, terserah. Aku bayar malam ni tak apa, aku belanja kau orang. Okey. It's okay, itu tidak timbul isu. Sebab dia adalah satu qara' yang hasan. Baik, sama sikit je lagi.
Dan telah bersabda Nabi SAW pada malam Mi'raj. Ini masih lagi bulan Rajab. Itu malam Mi'raj, aku dengar suara di atas seperti guruh bunyinya. Suara di atas di langit lah. Tiba-tiba menilik aku kepadanya, kepada cahaya tadi. Maka aku lihat beberapa laki-laki perutnya besar seperti rumah. Aku nampak laki itu perut besar seperti rumah, dan di dalamnya beberapa ular dan kala. Dalam perut tu ada ular sedang duduk makan lah benda-benda dalam perut dengan kala jengking. Maka kataku kepada Jibril ataupun Jibril, siapa itu ya Jibril atau ya Jibril? Maka sembah Jibril, mereka itulah orang yang memakan riba. Perut dia buncit, ada kata sebesar rumah perut dia. Tak mustahil bagi Allah Ta'ala untuk besarkan perut lebih besar daripada orang. Boleh, tak ada masalah. Senang bagi Allah Ta'ala, sebab daripada tak ada kita ni pun Allah buat. Allah buat jari. Kita tengok jari kita. Kalau Allah keras macam tu, jari tak boleh bengkok. Allah boleh buat, tapi macam tak pelik rasa. Atau buat kepala yang tegak je. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Macam mana kita? Tapi Allah buat kita boleh pusing. Relax. Tunduk, angkat. Hebat Allah Ta'ala menjadikan kita. Maka kalau setakat nak buat perut tu buncit kerana sebab riba, senang bagi Allah Ta'ala. Benda dah ada. Kecuali benda yang tak ada. Benda tak ada Allah boleh buat. Ini kan benda yang dah ada. Jadi orang yang makan riba digambarkan perutnya seperti rumah besarnya, terkandung dalam perut itu ular kala jengking sedang memakan akan isi perut yang ada dalam perut mereka yang riba dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang makan riba, dan telah bersabda Nabi SAW, barang siapa memakan 1 dirham daripada riba, maka serasa zina dengan ibunya di dalam Masjidil Haram. 1 dinar yang kita makan, ambil 1,000 bayar 1,000, ambil 100 dinar bayar 120 dinar. Yang dinar belakang yang 20 tadi. Maka 1 dinar sekeping itu pun, maka serasa ia dosanya itu seperti dosa berzina dengan ibunya, 1 di dalam Masjidil Haram pula. Pahala dilipat kali ganda 1000 kali ganda, dosa dilipat kali gandakan juga bagi orang yang melakukan dosa di Masjidil Haram. Seperti berzina, haram dah, dengan ibunya 2 kali haram, di Masjidil Haram 3 kali haram. Itu orang yang makan riba. Sebab orang yang makan riba ni ada kata lebih teruk dia daripada orang yang berzina. Kenapa zina teruk, tapi orang makan riba lebih teruk sebab dia menzalimi. Orang berhutang dengan kita tu sebab orang tak ada duit, sebab tu dia berhutang. Tiba-tiba kita khianat dia, kita paksa dia dan sebagainya, dan satu beban untuk dia, seolah-olah kita mengkhianati akan orang berkenaan, maka hukumnya adalah haram. Lebih-lebih lagi kalaulah kita tak sempat nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tak sempat minta maaf. Bila dosa melibatkan manusia, taubat kepada Allah, minta maaf dengan manusia. Dan telah bersabda Nabi SAW, barang siapa makan 1 dirham daripada riba, maka serasa zina dengan ibu dalam Masjidil Haram. Dan telah bersabda Nabi SAW, dan Nabi pula telah dilaknatkan atas orang yang memakan riba dan yang diberi makannya pun demikian jua, dan menyurat dia dan yang menyurat dia pun demikian, yang tukang tulis menyurat ni, mana yang jadi saksi dalam perjanjian berkenaan, yang menyurat juga kena, yang makan orang yang bersetuju, demikian lagi disaksi, mana saksi pun kena, dan orang yang meninggalkan zakat demikian juga, mana dia sama taraf dengan orang yang meninggalkan zakat. Demikian juga orang yang meninggalkan zakat, dia juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dalam harta dia tu ada harta orang lain.
Sebab tu orang yang tak keluarkan zakat, maka dia tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dalam zakat itu ada harta orang lain yang Allah titipkan sementara untuk dia simpan. Tiba-tiba dia jadikan harta milik abadi dia tanpa diberikan kepada haknya yang sebenar, yatim piatu dan sebagainya, hak-hak orang yang susah dan sebagainya, maka dia tidak akan diampunkan oleh Allah selagi kita tidak minta maaf dengan empunya diri berkenaan. Kerana dia dosa melibatkan manusia. Walaupun kita mati syahid fisabilillah, tapi kalau ada hutang dengan manusia, kita tidak boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Demikian juga dengan zakat. Demikian juga dengan makan harta riba. Dengan riba kita minta maaf. Dulu aku tak faham konsep ni, aku bagi kau 100, aku minta 120. 20 ringgit itu riba. Jadi aku minta maaf dengan kau. Kalau kau kata kau nak balik, aku akan pulangkan balik 20 ringgit yang telah aku buat aniaya engkau selama ini. Tu kaedah dia. Wallahu alam. Seperti setakat tu, insya-Allah mudah-mudahan kita semua terlindung daripada perbuatan riba. Sistem riba yang ada di perbankan dan sebagainya, sekiranya kita meminjam dengan sistem riba ataupun apa juga bentuk ribawi, maka segeralah kita taubat kepada Allah dengan taubat nasuha, tarik keluarkan sistem itu. Daripada sistem itu kena keluar. Taubat saja tak tarik keluar, tak lepas. Sebab syarat taubat ialah meninggalkan, menyesal dan berazam tidak akan kembali semula kepada perbuatan demikian. Itu kaedah dia. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita sentiasa rahmat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah nak masuk Syaban, Ramadan, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.